Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita akan mulakan berita terkini. Salam sejahtera Malaysia. Wow, heboh PAS gaduh. Heboh PAS gaduh di Sungai Bakap pasal calon ISO. Pusat Hikmat pun rupanya dah tutup. Aduh, ulang lagi berita. Tajuk berita daripada harapandaily.com. Heboh PAS gaduh di Sungai Bakap pasal calon ISO. Pusat Hikmat pun rupanya dah tutup. Aduh, belum jadi YB sudah banyak masalah. Kalau sudah jadi YB entah berapa banyak masalah, entah bergunung-gunung masalah. Kalau belum jadi YB sudah berbukit-bukit masalah. Kalau sudah jadi YB entah jadi Gunung Everest nanti masalahnya. Jadi orang-orang di Sungai Bakap jadilah bijak, jadilah pandai. Kalau mau undi pikir sedia. Kalau belum mengundi pun sudah ada masalah, apalagi kalau sudah jadi YB. Ini heboh PAS gaduh di Sungai Bakap pasal calon ISO. Pusat Hikmat pun rupanya dah tutup. Itu tajuk berita daripada Harapan Daily. Tidak tahu Pusat Hikmat apa yang tertutup, kenapa ditutup. Mungkin pergi makan tengah hari ke apakah. Heboh satu dakwaan, kononnya PAS bergaduh sesama sendiri ketika parti itu bergelut untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN untuk Sungai Bakap pada pilihan raya kecil pada 6 Julai di depan ini. Selain daripada boikot daripada Bersatu, difahamkan semasa PAS juga, difahamkan sesama PAS juga wujud kononnya tindakan sama lantaran daripada tidak puas hati dengan calon ISO. Betulkah Bersatu boikot PAS ni? Betulkah Bersatu boikot PAS? Jangan. Lepas tu betulkah antara PAS dengan PAS pun ada boikot memboikot? Macam mana ni? Ini calon ISO ni bot ni. Pergilah undi calon ISO. Abidin Ismail sebagai calon Perikatan Nasional yang diwar-warkan oleh Timbalan Presiden PAS Pusat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuarman memiliki ISO 14001 tahun 2015 itu juga dianggap calon wahyu. Calon wahyu. Calon wahyu. Aduh, sekali lagi PAS menggunakan segala-galanya untuk memenangi hati orang Melayu. Ni kali calon wahyu pula. Boikot PAS terhadap calon daripada parti mereka sendiri itu hangat diperkatakan di media sosial apabila dikatakan Pusat Hikmat yang menjadi bilik gerakan sempena PRK Sungai Bakap ditutup sejak hari penamaan calon. Aduh, ditutup. Entah kenapa ditutup. Mungkin semua pekerja dia sakit ke. Malah seorang pengguna platform X, iaitu entah apa nama dia ni, berkongsikan keadaan Pusat Hikmat tersebut. Ada gambar yang diberikan, memang ditutup. Katanya memang bangunan yang sepatutnya paling sibuk menghampiri PRK ketika ini betul-betul sudah ditutup. Jadi adakah ini petanda awal bahawa PAS akan lingkup? Segala sudah ditutup, PAS akan lingkup. Aduh, janganlah gaduh-gaduh. Okey, jadi secara logiknya kalau baru begini sudah bergaduh, lebih baik janganlah undi calon PAS ini. Nanti kalau sudah menang, bergaduh lagi, susah lagi. Cari calon yang tiada gaduh-gaduh.
Cari calon yang memang ada credibility, ada pengetahuan, ada pendidikan tinggi, tahu mengurus. Bukan selepas ini sudah menang, entah masuk di dalam Dewan Undangan Negeri, berucap pun tak pandai, apalagi untuk berdebat. Nanti mau buat teks ucapan pun tak pandai, susah. Kalau baru mau belajar tekan komputer, lagi parah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lama lagi akan mengumumkan kenaikan gaji. Inilah yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, of course. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bijak. Dia kasih hilang subsidi secara bersasar. Dia jadikan subsidi itu secara bersasar sebab supaya gaji boleh makin meningkat. Itulah yang pembangkang tidak faham. Selama ini pembangkang suka mungkin pembangkang suka selama ini walaun walaun walatok waladin suka kalau harga minyak tidak dinaikkan, itu pun diesel saja pun tidak dinaikkan, tapi gaji susah mau naik. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim bijak untuk mengelakkan orang-orang yang maha kaya jadi terus kaya, eksploitasi semua kekayaan negara Malaysia. Maka subsidi jadilah bersasar. Itu pun diesel saja pun. Untuk kereta orang-orang kaya, mana ada kereta kancil pakai diesel, mana ada motosikal pakai diesel. Jadi untuk orang-orang yang pakai diesel, itu memang dia punya kereta besar punya lah, confirm besar punya kereta. Jadi perlulah untuk bersasar supaya rakyat yang betul-betul perlu subsidi dapat diutamakan. Bila sudah tidak ada subsidi secara menyeluruh, sudah bersasar, Datuk Seri Anwar Ibrahim naikkan gaji. Inilah yang kita mau, supaya rakyat B40 dapat gaji lebih banyak. Bukankah itu lebih baik daripada memperkayakan yang sudah kaya? Jadi kayakanlah orang yang belum kaya. Ditambah kalau gaji bertambah, kalau digaji-gaji kaki tangan kerajaan B40 semua tu naik gaji, banyaklah boleh dipakai. Bukannya fikir tentang minyak. Saya pun heran juga sebenarnya. Yang bising sangat pasal minyak bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang kaya raya. Yang bising sangat adalah orang yang naik motosikal. Itu pula yang bising. Orang yang kaya diam-diam saja, yang terkesan dengan kenaikan harga minyak diam-diam. Tapi orang yang naik motor, naik kereta macam saya yang kereta kecil-kecil je ni, pakai petrol, itulah yang bising sangat. Jadi kita harus bersyukur kerana kita ada peluang untuk menikmati lebih banyak wang hasil daripada subsidi secara keseluruhan itu sudah jadi bersasar, dan itu boleh dikembalikan kepada rakyat. Perbelanjaan kerajaan yang berbilion-bilion itu untuk subsidi itu boleh kembalikan kepada rakyat. Jangan risau, Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti sudah ada rancangan dia sejak awal lagi untuk backup plan. Apa yang jadi kalau sudah dimasukkan subsidi ini dan dijadikan subsidi bersasar, mesti dia sudah ada backup plan macam mana untuk meningkatkan
kemampuan rakyat. Jadi janganlah panik. Jangan panik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.